أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurniaannya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberi kehidupan dan Allah memberikan untuk kita nikmat dari kehidupan ini dengan nikmat yang banyak. Daripada nikmat-nikmat keberuntungan dan peluang-peluang yang banyak untuk dapat buat persiapan kepada kehidupan akhirat yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan untuk kita nikmat yang banyak juga, iaitu dipilih untuk dapat menyebut nama Allah. Kalau tuan-tuan ingat dalam bacaan doa kita bangun tidur, sudah madadah kita mulakan hari dengan bangun tidur, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita lepas pada mati. Ba'dama amatana, maknanya Allah SWT bangga menjaga tidur kita daripada tidur, iaitu mati kita, dan kepadanya kita semua dikembalikan. Dalam doa yang lain, ada ulama sebut bacaan yang diajarkan kepada kita ialah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa rudda ilayya ruhi wa adzina li bi dzikrih. Maknanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu memberi afiat, sehat tubuh badan, segar molek pada tubuh badan kita, dan warudda ilayya ruhi, Allah memberikan kepada saya, mengembalikan kepada saya ruh saya. Mana kembalikan semula ruh pada kita tidur, kita mati, iaitu kita tidur, Allah beri ruh semula. Wa azina li bi dzikrih, dan syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi izin kepada kita untuk dapat mengingat Allah. Mana kita boleh ingat Allah, boleh sebut nama Allah ni, kita sedang mendapat nikmat daripada Allah. Beruntunglah orang yang Allah pilih tubuh badan mereka, lidah mereka, kaki tangan mereka, anggota tubuh badan mereka ini supaya dapat melakukan perintah-perintah Allah, amal ibadat kepada Allah, bahkan mulut ataupun lidah mereka dapat menzikirkan nama-nama Allah. Alhamdulillah yang sebanyak-banyaknya ini kita hadapkan kepada Allah atas segala nikmat. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita kira secara umum kita kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal. Segala hal yang Allah beri pada kita lah. Daripada hal-hal keberuntungan dunia dan hal-hal sehingga kepada insya-Allah beruntung akhirat kita. Dan kita hari ini telah berada pada awal tahun Hijrah 1445. Setelah kita tinggalkan hari-hari dan tahun-tahun di belakangnya, kita mulakan tahun baru ni dengan satu kehidupan baru, iaitu kehidupan yang makin sikit baki daripada umur kita untuk kita kembali kepada Allah. Nampak macam kita melalui tahun hijrah seolah-olah kita boleh mulakan hidup baru, tapi sebenarnya pada masa yang sama sebenarnya kita sedang meninggalkan
tahun-tahun terkebelakang dan mengisi ruang-ruang yang ada dalam kehidupan kita ini daripada baki kehidupan kita. Dan makin lama kita hidup ni bukannya kita beruntung dari segi umur tua, selagi kita kena beringat bahawa kita sedang berjalan menuju kematian. Maknanya kita akan berada semakin dekat dengan garis penamat. Kita berada pada semakin dekat dengan garis penamat, tempat berakhirnya kehidupan kita. Hamba pun tak ingat bila Tik Imam Royak kata tu kecek sikit sempena Ma'al Hijrah ni. Hamba tak ingat ke program kita ni program Ma'al Hijrah sambutan tahun baru. Jadi kalau patutnya tahun baru ni kita panggil orang yang tak biasa mari sini. Nak baru dia boleh rayak cerita ni kita ni ada belik sama kat ni dah. Jadi tak sahur tak. Cuma kita ingat Tik Imam Royak balik Mekah ni rayak cerita. Balik Mekah rakyat cerita Mekah lah. Perjalanan balik kita ni gitu ya, kita nak ingat. Tiba-tiba baru ingat kata program Ma'al Hijrah. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kalau kita kira hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, kita buat ulangan ingatan kita kepada perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lah dengan hamba baru balik Mekah ni, duk napok-napok Kaabah. Kadang-kadang berasa sebab juga dah bila kita duduk banyak hari. Sekali kita pergi umrah ni 12 hari gitu ya. Ni mai 47 hari duk ulai kita tengok Kaabah ni, tiba-tiba nak tinggal. Dah kita berasa sakut. Berasa sakut. Jadi bila kita teringat kepada perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semasa baginda berada bersama dengan para sahabatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hijrah dianya mengajak manusia pada Allah. Dan Nabi ni sebagai seorang laki-laki yang sempurna, orang yang paling jujur sekali, orang yang paling bijaksana sekali. Dalam semua hal, Nabi ni, semua orang kata Nabi adalah manusia yang paling sempurna sekali. Maknanya tak ada cacat celah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Kalau kita kira sekaligus gak, tak mungkin ada orang yang menolak ajakan Nabi, tak mungkin. Pasal Nabi ni orang yang paling ikhlas sekali. Dan Nabi ajak dengan penuh jiwa raga dia. Dan Nabi adalah manusia yang paling ikhlas. Daripada tu ada orang pertikai Nabi ni. Ada orang pertikai Nabi mengenai ajakan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang pertikai Nabi, takut-takut Nabi ni apabila menang buka balik kota Mekah, balik nak duduk Mekah. Berasa bimbang bahawa Nabi ni nak duduk Mekah akan masa payah. Dia kata Nabi duduk di Madinah. Gigatun kita masa payah. Awas ni tu nak balik duduk Mekah. Ada orang anggap lagu tu. Dan Nabi telah beritahu bahawa Nabi memang bukan nak duduk di Mekah. Dan Nabi akan balik ke Madinah. Ada orang pertikai Nabi ketika mana Nabi memberikan utah yang banyak pada Abu Sufyan. Memberikan utah yang banyak pada Muawiyah. Memberi utah banyak kepada keluarga orang Mekah. Jadi orang Madinah kata utah rampasan perang hak banyak tu bagi kat orang Mekah. Orang Madinah boleh apa? Lalu Nabi bagi tahu bahawa Nabi akan balik ke Madinah. Orang lain boleh utah, tapi orang Madinah boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Madinah ni jadi puas hati kerana Nabi balik semula ke Madinah. Tuan-tuan, Nabi duduk Mekah dan Nabi duduk Madinah ni, kalau kita kira kerja besar, satu kerja yang besar Nabi daripada seorang anak Mekah. Tapi Nabi seolah-olah terpaksa pergi ke Madinah dan kena duduk Madinah dalam proses yang kita panggil sebagai hijrah. Tak ada pasal-pasal kalau kita kira nak lari pergi apa? Tak. Sedangkan di Mekah ni tanah tempat tumpah darah Nabi. Dan semua orang telah melihat bahawa kerja Nabi di manusia pada Allah ni sangat istimewa.
Dan Nabi punya mukjizat dia, Masya Allah, hebat. Dan ni kata tuan-tuan pergi Madinah, depan Babus Salam ni, bermula daripada pintu sebelah kanan kalau kita menghadap ke Kaabah, daripada Babus Salam kita ada tengah, yang kiri, yang kanan kita adalah Marwah dan kiri kita adalah Safa. Tepi sebelah Safa ni kita ada Jabal Qubih, bukit yang lani berdirinya istana raja. Sebelah kiri ujung bangunan baru Safa, Marwah. Lepas pada Marwah ni sama lagi, satu bangunan baru rapat ke Jabal Qaqa'an, Bukit Qaqa'an. Bukit Qaqa'an ni satu bukit yang besar sebelah kanan Masjidil Haram. Jabal Qaqa'an ni mendapat nama Bukit Tetakkan Pedang. Lama dulu, lama dah telah berlaku satu pergelutan di mana ada kesan mata pedang di batu. Jadi demo ni bubuh nama. Demo masa tu telah bubuh nama bahawa jabal ni adalah Qaqa'an, bekas tetakkan pedang. Antara Jabal Qaqa'an dengan Jabal Qubih ni, Bukit Qubis ni yang lah ni ada istana raja ni, Nabi pernah letak bulan yang Nabi belah. Nabi belah bulan ketika mana mukjizat kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat pada masa itu minta dengan Nabi, nak membuktikan bahawa Nabi ini adalah Rasulullah. Nabi telah belah bulan, letak di Jabal Qubis sebelah, letak di Jabal Qaqa'an sebelah. Dan semua orang pada masa itu telah tengok Nabi belah bulan. Sebahagiannya beriman kepada Nabi, sebahagian lagi kata Nabi, dan ada sebahagian lagi dia berasa nak percaya ke Nabi. Lalu kita tanya orang pandai. Kita tanya orang pandai situ. Orang pandai situ kata, biasanya sihir ni orang buat gelap mata depan kita gini ya. Orang luar tak nampak. Jadi dia kata kalau nak tengok bulan ni terbelah sungguh, duduk luar kata Mekah pada masa tu nampak bulan terbelah. Sungguhlah bahawa Nabi telah membuktikan dia adalah Rasulullah yang telah belah bulan. Lalu mari kabilah-kabilah hak masuk berjalan mari ke Madinah ni, mari ke Mekah ni, ditanya, maka mereka telah dapati bahawa memang boleh dibelah. Lalu sebahagian lagi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depan antara Babus Salam ni, sebelah kiri sikit ada rumah bekas tapak rumah Khadijah radhiyallahu anha. Rumah Khadijah dengan Nabi. Ke depan sikit tempat Maulud Nabi, maktabah Mekah. Maulud Nabi, tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapak tu lah ni licin. Depan Babus Salam tu jadi kosong belakang, rapat di pintu Jambil, lepas tu tolak lagi, rapat di bukit ni, hujung kampung. Hujung kampung Jambil dulu habis dah. Ngabas masjid hak ada Jambil dulu ni, hilang belakang dah. Tinggal tanah kosong dah, rapat pergi dan belakang dah. Buka jadi tersebah. Tersebah ni beratus buah sari bah mari parking ketika semaya Zuhur, semaya Asar, semaya Maghrib Isya, semaya Subuh. Orang-orang di keliling bandar Mekah ni, 5 kilo, 10 kilo ni, mari semaya di Mekah. Mari semaya di Masjidil Haram Mekah. Dan bila siap bangunan baru ni, buka bangunan baru ni, orang mari, Masya Allah, tuan-tuan. Daripada ibadat. Kita duduk kampung kita berasa kuat dah ibadat orang Malaysia ni. Tapi di Mekah ni tuan-tuan, pukul 10.30 hari Jumaat tutup masjid. Kita tanya askar apa tutup masjid ni? Dia kata penuh dah, tak sama 10.30. Tutup dah 10.30. Zuhur pukul 12.20, 12.19, 10.30 tutup dah. Tak boleh masuk dah, penuh dah. Tapi dia tak buka halaman kosong depan dia tak buka. Kerana panas 45 darjah. Aku duduk tunggu situ 2 jam, takutnya mati situ pula. Mati kenyang. Lalu itu email, kalau Zuhur Asar sudah bel, semaya sunat 2 rakaat orang ringkas. Itu email suruh tu bila qamat lalu. Kerana panas, tapi orang semaya depan Kaabah ni rapat jid sama. Allahu Akbar, Masya Allah. Orang minat pada siapa kau 10.30 tutup dah masjid. Jadi kita
ada ruang dia buka bagi orang buat umrah. Orang yang pakai ihram boleh masuk buat umrah. Jadi kita bermolek pada hari itu. Dia buka untuk ihram kita, pakai ihram lah. Tak? Bukan pakai ihram juga, pakai kain dua lah. Pakai kain dua lah untuk masuk sembahyang Jumaat. Alhamdulillah. Sudah sembahyang Jumaat boleh tawaf selalu. Tapi kena ayatnya bahawa 10 setengah tu Allahu Akbar. Dan ada minggu yang kita masuk dalam dah. Memang kata pukul 10 tak ada dah. 10 tak tutup dah. Tak boleh masuk dah. Dan nama duduk dengan beberapa orang yang sudah berumur, masya-Allah. Cuma kita duduk dengan satu orang yang dia tak pandai baca Quran, boleh sikit-sikit lah. Amo dengar dia baca Quran, masya-Allah, bolehlah. Cara-cara kita orang kampung. Tapi pengalaman kita duduk bersama dengan dia rajin ibadat ni, pas kita jadi berasa gairah nak buat ibadat. Dia kata, saya nak pergi tiap-tiap waktu semaya dengan jalan tengah panas tu tak mampu. Pergi dengan taksi sama. Jadi tengah hari, Zuhur Asar tak pergi. Maghrib Isya. Tak gapo semua. Kita tanya, ada tu buat amal gapo dah? Dia kata, saya ada selawat ya. Dia kata, berapa ratus hari selawat? Dia kata, 1,500 hari selawat. Allah, Masya Allah. Jadi selawat dia 1,500 hari. Dan amalan dia 1,500 hari. Selawat ni bukan masa duduk Mekah je. 1,500 dah sehari. Tuan-tuan. Jadi hamba nak ayat ni nak beri semangat pada tuan-tuan. Bila kita duduk selawat 200 hari kita berasa, ragus dah. Selawat 200 hari. Nak selawat 1,000 ni, kita duduk buat boleh-boleh puasa hari-hari Jumaat. Kita ambil masa sejam 10 minit, sejam 5 minit. Dia selawat sebentar ya, dia kata. Tengah jam 40 minit, siap dah 1,000. Kata kita kena jadual lagu ni. Nak boleh 1,000. Tak? Nak boleh 1,000. Rupanya bila duk buat tiap-tiap hari ni, memang dia jadi 35 minit, 40 minit sungguh. Tapi selawat hak pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat hak pendek. Jadilah tuan-tuan. Jadi hak buat 200 dah setiap hari 200 dah tu, tambah lagi 800 lagi dengan selawat hak mana-mana, we cukup 1,000. We cukup 1,000. Allahu Akbar. Kegairahan orang buat ibadat ni, masya-Allah, kita nampak sungguh-sungguh. Sangat bersungguh-sungguh. Orang duduk dalam Masjidil Haram dengan iktikaf pagi pacuh ada, dan ada ruang-ruang yang dibuka untuk sampai curuh. Dan ada hak pergi pakai duduk masjid terus. Untuk balik-balik. Askar ambak gialan ni, lari gialan tu. Ambak gialan ni, jadi duduk keliling duduk dalam masjid tu. Masya-Allah. Jadi bila kita tengok adanya orang-orang yang sangat gairah kepada amal ibadah, kita berasa kena dah. Kena. Berasa minat kepada amal ibadat dan berasa suka melihat orang-orang yang kuat beribadat. Tuan-tuan. Bila kita tengok lagi Mekah ni di sekitar dia ni, bukankah tapak kaki para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajmain, bahkan dia adalah tapak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pijak di sekitar Masjidil Haram. Belakang pada babu sana dah. Hak jadi bitur dah lah ni sebelah Halik Sofwah tu. Tapi dia Sofwah, Zam-Zam, Mekah Tower, Jabal Umar, gapo. Tepi-tepi dia Subaikah. Tepi-tepi dia tu lepas pada Sofwah tu Zam-Zam Tower ada lorong ke Jabal Umar. Situ ada satu bangun bekas tapak perkampungan keluarga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelah dia Mekah Tower. Mekah Tower tu bekas rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan keluarga dia. Dan diabadikan atas Mekah Tower ni dia ada tingkap 4. Dia buat satu hall, medan semaya juga, Abu Bakar Hall. Ambil sempena rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Belakang kok alik fitur pela ni, belakang daripada Babus Salam. Lepas tu kita pergi melawat kubur Subaikah. Puak-puak kubur Subaikah ni ada di dalamnya kubur orang syahid pertama, keluarga Ammar bin Yasir.
Tepi dia ada tempat kaunter, orang boleh tawaf dengan skuter lah ni. Masya Allah. Tawaf dengan skuter tapi ada. Orang tak cakap boleh tawaf dengan skuter, segar-segar tak usah lah. Moga boleh ada ruang. Dan ruang atas ni boleh tawaf juga, di mana orang-orang muda di kalangan pok kita tawaf ambil masa sejam 10 minit. Untuk sejauh lebih kurang 4 km tu, boleh jalan sejam 10 minit, boleh tawaf. 7 keliling. Mudah kalau kita kira orang gagah-gagah. Boleh jalan doa lah. Selama sejam ni. Boleh tawaf 7 keliling. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, apa yang kita tengok di keliling Kelalen Mekah ni, semuanya bekas tapak kaki Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ada di kalangan para ulama bila dia sampai Mekah, dia malu nak pakai selipar. Malu nak pakai selipar. Mereka jalan kaki aja. Bila ditanya apa kaki aja, dia kata aku malu kerana sini bekas tapak yang pernah dijejak oleh Nabi dan para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in. Malu nak pakai selipar. Kalau naik kuda, dia tambak kuda luar daripada ruang Masjidil Haram. Malu nak naik kuda, kaki kuda dia jijak tapak kaki. Bekas tapak kaki sahabat jijak dengan kaki dia. Bahkan ada di kalangan ulama menyebut bahawa makruh kalau duduk Mekah lama. Takut kita tersalah buat dosa. Takutnya buat amal ibadat ganda 100,000. Takut kesalahannya ganda juga. Hati halik kita. Kita ni banyak buat dosa daripada buat kebaikan. Jadi sebahagian daripada ulama memakruhkan duduk Mekah lama. Takut-takut kita kurang hormat kepada Baitullahil Haram. Gitu sekali mereka ini jaga kepada ruang tanah. Dan Nabi SAW dalam keadaan Nabi bagi tahu bahawa orang semaya di Masjidil Haram Mekah ni gandaan. Semaya dia ni, pahala dia gandaan 100,000 kali ganda. Tapi Nabi berpindah ke Madinatul Munawwarah. Tapi Madinah Munawwarah pun adalah tanah yang istimewa. Dia duduk di sana. Nabi bagi tahu dalam satu hadis menyebut bahawa siapa dia mari dengan niat tak molek Madinah, Nabi sebut bahawa dia akan gelar. Gelar lauk kali. Gelar. Apa dia nak tipu penduduk Madinah, apa dia nak nyanyi pada penduduk Madinah, apa dia tuduh pada penduduk Madinah, orang ni orang yang dibenci oleh Nabi. Dan penduduk Madinah ni hubungnya dia dengan Nabi sangat erat. Hubungnya dia dengan Nabi sangat erat. Pernah berlaku dalam cerita-cerita tugu-tugu yang bagi tahu ada satu orang lelaki dia masuk bandar Madinah. Bila masuk bandar Madinah kebetulannya habis makanan. Jadi dia pergi di kubur Nabi, dia ayat ke Nabi, ya Rasulullah, habis makanan saya. Makanan habis. Boleh makan apa? Mari di Madinah ni. Waktu malamnya ketika dia intikaf di masjid, tiba-tiba mari satu orang lelaki berdiri depan dia, sambung mari. Dia kata ni, nak makanan yang ambil ni. Semula mari Madinah menjangan royak ke Nabi bahawa kamu lapar. Mari jumpa dengan kami. Kami malu sehingga Nabi tegur kami tak boleh makan pada kamu sebagai tetamu kami. Tetamu orang Madinah. Nak ayatnya hubungnya masyarakat Madinah dengan Nabi ni lagu mana Nabi tahu lah dah. Nabi wafat dah. Orang ni pun wafat. Orang ni pun mari di kubur Nabi ni, Nabi wafat dah. Lagu mana Nabi berhubung dengan mereka, tapi mereka tahu dan mereka bawa makanan untuk orang yang mari. Jadi dua-dua tempat ni adalah dua tempat yang sangat istimewa. Nabi telah berada di Mekah dan berada di Madinatul Munawwarah. Yang learning ala bandar Madinah ni pun jadi satu bandar yang besar, Mekah menjadi satu bandar yang besar. Cuma ayatnya bahawa Nabi berhijrah ke Mekah pergi Madinah. Meninggalkan Mekah yang istimewa, tapi Nabi pergi Madinah. Kata ulama, Nabi nak boleh berakak pergi ke Madinah ni, ada beberapa kes yang telah menyebabkan Nabi buat keputusan kena pergi Madinah. Selain daripada boleh dianggap bahawa Nabi dihalau lah juga. Nabi dihalau oleh penduduk Mekah. Tak kena Nabi duduk. Sebab apa? Nabi ajak beriman kepada Allah. Orang ajak dia dalam syurga tu dia marah lagi.
Allahu Akbar. Bagaimana tuan-tuan? Buat kita jangan jadi lagi itulah. Nabi terpaksa tinggal. Kota Mekah ni katanya Nabi tak dapat buat dakwah lagi kerana kaum dia sangat tak kenal kepada Nabi. Sedangkan Nabi boleh tunjuk, boleh belah boleh letak boleh Jabal Qubis letak di Jabal Qa'qa'an ni, demo tak terima lagi. Nak cari orang lagu mana lagi? Tak, nak terima Islam ni, nak terima lagu mana lagi? Orang setara Nabi, rojak dah tu, tunjuk lagi. Belah boleh, tak percaya lagi. Bahkan pada masa tu katanya, ada satu raja di Kerala, India. Dia nampak boleh terbelah. Masa dia duduk di istana dia kata pasti ada sesuatu yang besar di sana. Maka tanya khabar, peristiwa belah bulan ni tahu kepada raja dan dia bawa jemaah tentera dia yang besar berangkat pergi ke Madinah dan telah masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa dia balik semula ke India, dia mati dalam perjalanan dia balik. Tapi dia royak kepada tentera dia, kamu balik buat masjid supaya diadakan tempat semaya bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pada tahun tu bila mereka balik, maknanya itu masjid pertama lepas daripada Masjidil Haram, lepas pada masjid-masjid lain hak soho-soho Mekah ni, mana ada satu masjid. Di India mereka telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyerukan iman kepada Allah Taala, percaya kepada Nabi. Orang jauh mari. Dan ada raja Spanyol katanya telah merekodkan dalam sejarah mereka bahawa ada peristiwa dalam dunia ni, peristiwa bulan terbelah. Maknanya ini satu kenyataan yang orang ramai tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Tapi seruan Nabi direndah-rendahkan ataupun seruan Nabi masih diejek. Gitu sekali manusia ni tak terima seruan. Nauzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, kita kena doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menyediakan kepada kita hati yang lapang untuk kita bersedia menerima kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguh di dalam menegakkan hak-hak yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi terpaksa pergi ke Taif. Bawa diri pergi Taif, ajak orang Taif beriman. Sampai di Taif, orang Taif pula pekong Nabi dengan batu. Masya-Allah. Taksir kepada agama. Tapi pada masa tu katanya malaikat Jibril alaihissalam mari tanya Nabi nak akak Jabal Qubis dan Qa'qa'an pergi letak di Taif ni. Nak pergi rembah di penduduk Taif tu. Mojo Nabi tak kena. Kalau tidak Jabal Qa'qa'an dan Jabal Qubis ni habis dah nyebawa pergi ke malaikat untuk dikambuh, untuk dia kambuh penduduk Taif. Tapi masya-Allah Nabi ini satu orang manusia yang jiwa dia adalah jiwa yang sangat tenang, jiwa yang lapang, jiwa yang pemurah, satu orang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat. Masya-Allah. Nabi kata, walaupun mereka tidak beriman dan mereka pukul saya dengan batu, saya harap anak-anak cucu mereka akan jadi orang beriman kepada Allah Taala dan Rasul. Jiwa Nabi, masya-Allah. Dan pada tahun tu Nabi berdepan dengan dua keadaan sedih, iaitu Nabi kehilangan pak saudara yang disayangi, itu Abu Talib. Pak saudara Abu Talib mati pada tahun tu, dan Nabi juga kehilangan isteri tercinta Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha juga meninggal pada tahun tu. Jadi tahun tu dipanggil Amul Huzn, dia panggil duka cita, tahun duka cita. Dengan sebab tu Nabi diangkat untuk Isra' dan Mi'raj. Nabi kena Isra' dan Mi'raj pada masa tu. Peristiwa Isra' dan Mi'raj lepas tu membawa kepada tak pada Isra' dan Mi'raj, Nabi sudah terima semayat dah. Nabi hijrah ni dalam Nabi sudah ada semayat. Kalau kita kira semayat ni boleh menyelesaikan semua masalah dah. Sahabat ni bila terima semayat, Allah hadiah pada mereka semayat. Sahabat guna semaya ni untuk kecek dengan Allah. Semua masalah sahabat selesai dengan semaya tu. Bahkan sahabat lesas semaya ni ada di kalangan sahabat bila tanah dia kering,
dia semaya 2 rakaat minta dengan Allah supaya turun hujan. Maya 2 rakaat tak turun, maya 2 rakaat pula. Tak turun lagi, maya 2 rakaat lagi. Sehingga turun hujan dari tanah dia. Ada seorang sahabat, keledai dia mati. Keledai dia mati. Guru kata, lemon naik atas belakang keledai kawal lah. Nak kita gen tu buat klip Madinah, klip Mekah. Sahabat ni dia punya kekuatan dia raya. Dia yang mau balik dulu tak apalah. Kawal tahulah urusan kawal dengan Allah Ta'ala. Dia semaya. Sehingga keledai dia hidup balik. Sahabat punya pukul lah. Dia agak ke semaya dia ni. Bagi kita maya ajak tu lah. Dah. Kakak maya ajak, kakak maya ajak. Maya ajak sama. Maya ajak apa? Minta sama dengan Allah Ta'ala. Nak ngaji pun maya ajak. Jaya pun maya ajak. Lepas tu nak minta kerja pula, maya ajak pula. Jaya pula. Boleh kerja, maya ajak pula. Maya ajak sama. Tak boleh lupa cakap maya ajak. Lepas tu tak lupa je makan nasi minyak lah. Apa? Agaknya pada semaya. Jadi sahabat ni dengan semaya ni memang jadi. Tapi tak mada lagi Nabi Isra' dan Mi'raj terbawa-bawa lepas pada Isra' Mi'raj Nabi kena pergi ke Madinah pula. Kena adanya hijrah. Rupa-rupanya perjalanan dakwah Nabi dengan agamanya. Yang Nabi bawa agama Islam ini dalam perjalanan dakwah Nabi ini, rupa-rupanya peristiwa hijrah ni bahasa dia. Hijrah ni kena ada di dalam kerja dakwah Nabi. Mana kalau tidak kerana hijrah Nabi tak lalulah. Allah Ta'ala letak Nabi di Madinah lalu, tak kena beranak Mekah. Tapi kerana nak adanya hijrah, Allah buat Nabi beranak di Mekah, lepas tu kena pergi duduk di Madinah. Nabi sebut bahawa kalau tidak kerana hijrah, Nabi Allah Ta'ala tak Mekah tak lalu. Nak ayatnya hijrah ni satu pekerjaan yang besar. Tapi Nabi sebut la hijrata ba'dal fath. Walakin jihadun wa niyyah wa izastum firtum fangfiru. Nabi kata tidak ada lagi hijrah lepas pada pembukaan kota Mekah. Tetapi ada apa? Jihadun wa niyyah. Hijrah berjihad dan niat yang baik. Wa izastum firtum fangfiru, dan sekarang lagi apabila kamu diajak untuk bernafar, berjalan di jalan Allah Ta'ala, fangfiru, kena pergi bernafar. Apa dia nafar ni? Ini perjalanannya untuk bawa agama. Nafar ni dia ada dua perkara, dia panggil nafar biddin, nafar bil har. Perjalanan nafar ni dua perkara. Satu perjalanan nafar biddin, perjalanan untuk bawa agama. Yang kedua nafar bil har, perjalanannya pergi perang. Perjalanan pergi perang. Perjalanan pergi perang ni apa berlaku peperangan? Berlaku peperangan kerana Islam diinjak ataupun demo ni mencabar kekuatan Islam. Maka keizinan perang oleh Allah izin perang. Apabila mereka ni menginjak-injakkan usaha Nabi. Asalnya kerja tidak perlu pada peperangan, perlu kepada dakwah. Tapi bila dakwah Nabi dihalang, maka terbuka kepada peperangan. Apa musuh-musuh ni telah sengaja untuk menginjak-injak kekuatan orang beriman. Maka Allah memberi pertolongan kepada Nabi dan para sahabatnya bukan dengan kekuatan peperangan, tetapi dengan kekuatan iman. Mereka ini berjuang untuk bawa iman kepada hati-hati manusia. Sebab tu peperangan bukan keutamaan, tapi di dalam peperangan, sebelum daripada peperangan, kerja dakwah dibuat dulu. Pernah berlaku sekali kepada kerajaan orang Islam, dia pernah langgar satu negeri sebelum dakwah. Dia pergi negeri itu, orang kafir gagal pakat nyanyi pada orang Islam. Tentera orang Islam masuk pergi, buat serangan hendap. Allah, kerajaan itu Allah tiba-tiba Tok Qadi kata, rampasan hak kita buat peperangan ni tak sah. Tak sah. Mula kerajaan. Suruh mula. Suruh mula. Bila suruh mula, Tok Qadi buat keputusan, panglima perang Islam ni kena suruh mula kerajaan tu pada orang kafir mula. Perang siap dah. Pasal dia kata perang tak sah.
Sebab apa? Sebelum berlaku peperangan, kita tak oyak dulu tentang agama. Awal mula. Tu rakyat marah. Rakyat orang kafir ni marah. Dia kata dah orang Islam ambil dah kak. Wih kau orang Islam lah. Boleh ambil yo. Jadi ya mari. Mereka orang-orang besar di kalangan orang kafir ni. Mereka minta orang Islam ambil negeri ni. Untuk diperintah dan bawa manusia kepada Allah. Oh, tapi itu qadinya buat putus saya tak jadi. Kalau tak kira berana jugalah dah. Apa duk sokong alik nung. Dak dia kata tak sah. Peperangan yang dibuat sebelum daripada kita mengajak manusia kepada Allah. Jadi sebab tu sebelum perang, puak sahabat dia ajak dulu. Dia mau kena berimeh pada Allah. Dia kata kalau tak boleh berimeh pada Allah, dia mau lawak kan? Dia kata kalau dia mau tak boleh berimeh pada Allah, dia mau kena duduk bawah kerajaan orang Islam. Dia mau kena bacukar pada kerajaan orang Islam. Kita akan jaga kerajaan demo. Oh besar mana lah demo? Berlaku sekalinya. Orang kerajaan besar dia tanya puak sahabat, besar mana nah demo? Nak cara kerajaan kita. Dia kata kita milik kerajaan Allah Taala. Dia kata kalau gitu kita kau tak boleh berlaku. Berimeh apa tak sih? Bernaung bawah kerajaan demo apa tak sih? Kalau gitu tak boleh perang. Tak apa perang. Orang kafir tanya demo ramai mana? Dia kata kawal 8,000. Wah kawal puak demo. Puak kita dia kata 120,000. 8,000 nak lawan 120. Sahabat kata 120. Kita 8,000 perang betul lah dia. Lepas tu demo ni dia tak agak 8,000 nak lawan 120 nak lawan 8,000 umur batu pula dengan kerajaan. Dengan raja dia atas 80,000 pula. Jadi 200,000. Panglima perang pada masa tu atas surat pada Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu minta bantuan. Umar atas tambah 1,000. 9,000 nak perang dengan 200,000. Tapi masya-Allah, Allah tukar kemenangan. Orang kafir berasa dia ramai 200,000, mereka dikalahkan dengan 9,000 sahaja. Manusia orang beriman bukan perang dengan pedang, tapi mereka perang dengan iman mereka. Masya-Allah. Cuma perang ni dia ada cara dia. Dia panggil apa yang ulama sebut al-harbu hilah. Perang ni dia ada hilah dia. Dia ada cara dia. Perang ni. Dia ada peraturan, ada cara-cara. Memang orang beriman dia ada cara-cara dia. Helah dia. Dia panggil helah peperangan. Tuan-tuan hadirin sekalian, bila kita melihat kepada perjalanan hijrah Nabi ini, rupa-rupanya di dalam mengajak manusia kepada Allah memang kena ada hijrah. Jadi tuan-tuan, semua kita di dalam bawa diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni memang tidak boleh lari. Hijrah ni kena berlaku. Cuma dalam hadis ada menyebut mengenai al-muslimun, orang Islam itu ialah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang yang selamat, adanya dia ni selamat orang lain daripada dia dan perbuatan kaki tangan dia. Maksudnya kalau dia orang beriman, dia tak akan buat susah orang. Dia beriman, dia tidak akan menyakiti orang dengan lidah dia ke dengan perbuatan dia. Maknanya orang beriman ni dia keberadaannya memberi kesenangan pada orang lain. Bukan keberadaannya nyusah ke orang lain. Mana kalau keberadaan nyusah ke orang lain tu, kena cek tu. Ada benda tak kena dengan kita tu. Islam kita tak cuci lagi tu. Islam kita tak comel lagi tu. Kalau nyusah ke orang tu. Gitu. Dan apa dia hijrah? Hijrah ialah orang yang hijrah min maharimillah. Orang yang berhijrah daripada larangan Allah. Benda yang Allah larang, dia tukar kehidupan dia daripada benda yang Allah larang kepada apa yang Allah suruh. Itu hijrah. Maknanya tuan-tuan, kalau kita nak menghayati hijratul Rasul, nak menghayati hijrah, kita nak mengingat peristiwa hijrah, maka kita kena tahu bahawa perkara pertama sekali yang ada dengan kita daripada kelakuan yang Allah Ta'ala tak kena, tinggal. Tinggal daripada perkara yang Allah larang kita. Perkara yang Allah haramkan kepada kita, tinggal. Hak ni dia panggil orang yang berhijrah. Hak ni apa payah ni? Nak tinggal larangan Allah Taala ni. Tak. Kita suka di dalam melakukan dosa. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan, marilah kita berhijrah. Kita bawa diri kita kepada keampunan Allah. Dan kita berusaha meninggalkan semua larangan Allah. Dan sebenarnya Islam ini
adalah orang yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia yang lain. Maknanya orang yang paling baik, khairukum, orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang keberadaan membawa manfaat bagi orang lain. Bawa manfaat bagi orang lain. Maknanya bila kita ada, keberadaan kita ni memberi manfaat bagi manusia yang lain. Jangan keberadaan kita orang Islam ni jadi orang jadi serabut perut dengan kita. Benda ni kita kena apa dia panggil, buat azam dalam diri kita, berusaha untuk bawa diri kita ni kepada memberi manfaat bagi manusia yang lain. Janganlah adanya kita ini buat rabut perut orang lain atau menyusahkan orang lain, kecuali di dalam mengajak manusia kepada Allah. Maknanya hak nak ajak manusia pada Allah ni, manusia tak kena sama, sendiri pun manusia tak kena lagi dah. Ini perkara-perkara semua buat kita ni, semua ada sini ni, semua kita kena berusaha untuk tanggung perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pakai amal, dan diri kita ni, kita guna diri kita ni untuk beramal dengan satu hadis yang Nabi sebut, ala khairin kafa'ili. Siapa dia yang mendalilkan, yakni menunjukkan kepada manusia kepada jalan kebaikan, kafa'ili, maka dia seperti orang berbuat kebaikan. Dia ni seperti berbuat kebaikan. Maknanya dia suruh orang buat baik dan dia mendapat pahala daripada kebaikan orang yang buat. Masya Allah. Jadi kita kena fikir lagu mana kita boleh buat sesuatu yang boleh memberi manfaat bagi manusia yang lain. Cuma ada cerita mengenai hadis ni, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah lepas pada pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan, dalam cerita ni, hadis ni ada disebut oleh para alim ulama dalam perbahasan, mengatakan bahawa lepas pada buka kota Mekah dan Nabi duduk di Madinah, ramai di kalangan sahabat-sahabat hak biasa hijrah dah. Lepas pada hijrah sebelum pada berlakunya Fatah Mekah ni, sahabat duduk Mekah, duduk mana-mana, hijrah ke Madinah. Bila berhijrah ke Madinah, Nabi buat pembukaan kota Mekah. Nabi mari semula ke Mekah, mengislamkan semua penduduk Mekah. Bila Fatah Mekah ataupun pembukaan semula kota Mekah ni, seolah-olah orang kafir menyerahkan negeri Mekah ni kepada sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi ni adalah satu orang laki-laki yang hebat. Pada masa Nabi duduk di Madinah ni, mari satu orang laki-laki, anak raja yang hebat. Dia mari juga dia, ya Muhammad, awak ni orang hebat. Tapi kehebatan awak belum jelas, belum terbukti selagi awak balik negeri awak semula. Awak hijrah daripada Mekah pergi Madinah ni hebat dah. Tapi kalau awak benar-benar hebat, awak boleh balik Mekah mula. Nabi kata, akan berlaku, saya akan balik mula Mekah. Dia ni, kalau pada masa tu awak balik mula pada masa tu, saya ikut awak. Dia baru nak ikut masa tu. Nabi kata ikut lalulah. Tak sih. Nanti balik Mekah tu, saya ikut masa tu. Nabi nak baik lagi dengan dia. Nabi kata kita tukar kuda dua. Nak tukar kuda. Tak sih. Nak mari nanti tu. Lepas pada Nabi buka dan Nabi balik semula ke Madinah, dia mari cari Nabi. Dia kata aku terlewat. Nabi kata ya dah. Ada main lagi. Lewat. Dia kata kalau betul pada masa tu saya ikut awak dah. Masa buka kata Mekah, saya nak minta tanah sekeping Mekah. Nak duduk Mekah. Tapi Nabi kata awak tak lewat. Jadi tuan-tuan, jangan kita jadi orang terlewat. Dah. Awal-awal lagi boleh buat gapo-gapo di dalam kerja untuk menyeru diri kita kepada kebaikan, mengajak manusia kepada Allah, jangan terlewat. Kasih awal-awal lagi kita letak diri kita sebagai orang-orang yang orang yang bersedia kepada peluang-peluang keampunan dan ketinggian darjah yang mulia di akhirat. Jadi bila ada di kalangan orang Mekah ni, dia rasa terhina. Dia tak ada hijrah. Dia tak ada hijrah pergi Madinah. Orang lain dia hijrah Madinah. Dia tak ada pahala hijrah. Dia nak juga hijrah. Nak ke hijrah dah lah. Masa awal-awal tak segi hijrah lagi. Nabi kata la hijrah ba'da, tak boleh dah.
Tak ada dah peluang kamu nak hijrah supaya orang Mekah pergi hijrah Madinah mula, tak ada dah. Tak ada pergi dah. Dia ada khayal nak hijrah lagi. Tak ada lah. Maknanya peluang hijrah sudah tertutup pada masa itu. Cuma Nabi kata ada 3 perkara hak boleh ganti hijrah tu. Apa dia? Walakin jihadun. Tetapi hak adalah jihad. Apa dia jihad? Jihad ni bersama dengan Nabi pada masa itu untuk bawa agama ni kepada manusia, untuk mengajak mereka kepada Allah. Duduk di bawah kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Waktu cerita panjang betul kitab pula tu. Kita ayat semula kita tu. Yang kedua, waniyah, iaitu niat. Niat apa? Niat untuk bawa diri kita, untuk baiki diri kita, untuk islah diri kita. Niat yang baik. Dia panggil apa? Good intention remain. Niat yang baik untuk bawa diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, wa izastum firtum fanfiru, bila kamu diajak bernafar di jalan Allah, maka hendaklah kamu pergi. Itu yang ketiga. Itu pun panjang cerita dia. Cuma tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, bila kita melihat apa yang berlaku dalam peristiwa hijrah ini, kita kena faham bahawa Nabi telah dihijrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesempurnaan perjalanan dakwah Nabi di dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hijrah adalah salah satu daripada kerjanya ataupun caranya di dalam menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hijrah juga, hijrah daripada rumah mari masjid semaya. Ada hijrah mana-mana dalam buat kita buat ibadat, kita hijrah berangkat ke Mekah ke hijrah. Dalam hijrah kita, dalam gerak kita ni, dalam pergerakan kita dalam melakukan amal ibadat, boleh dianggap sebagai hijrah kecil lah. Kalau Nabi jadi supaya hijrah, buat sahabat pergi hijrah Mekah, hijrah orang Mekah pergi Madinah mula, tak ada dah. Habis dah. Cuma adanya bernafar di jalan Allah, niat yang baik, dan ada jihad, iaitu jihad mengajak diri kita kepada ketaatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dia panggil bersungguh-sungguh di dalam membawa diri kita kepada keampunan Allah. Itu dalam jihad. Dan panjanglah cerita sabit dengan dia tu. Jadi kesimpulan daripada sininya, hijrah yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat ini, kalau kita ukur pada hadis yang Nabi sebut, hijrah ni adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita termasuk orang-orang yang kena berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada larangan Allah. Dan benda ni merupakan benda yang payah kepada kita orang awam. Walau macam mana pun tuan-tuan, marilah sama-sama kita berdoa. Semoga Allah SWT baiki kita daripada satu tangga ni, peringkat kita ni, naik setangga, sehingga hari di mana kita mati, kita wafat ni, Allah ampun semua dosa-dosa kita, Allah baiki semua kekurangan kita, Allah terima kita sebagai hamba-Nya yang khalis, hamba cuci, insya-Allah. Jadi atas inilah hamba menyeru diri hamba sendiri dan tuan-tuan semua untuk kita islah ataupun baiki diri kita menuju kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan juga kena fikir, bukan kita saja nak selamat di akhirat, kita kena fikir lagu mana anak isteri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, peringkat dipanggil Ummul Qura, itu peringkat kampung kita. Bukan situ saja, ulama melihat bukan semata-mata Nabi mikir mengenai Ummul Qura, iaitu penduduk Mekah dan Madinah sahaja, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa fikir ini kepada seluruh umat, di mana bukan mikir kepada wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat hak Nabi terima memberi ancaman kepada keluarga-keluarga terdekat di Mekah saja, dan litunzira ummul qura wa man haulaha, iaitu untuk penduduk Ummul Qura, tempat kampung negeri hak dia duduk dan sekitar. Bahkan Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sehari dua baru ni Maulana Hilmi ada sebut mengenai ada orang di Amerika yang mengajak panggil pok kita supaya pergi. Bila pergi sana cukup 2 bulan nak balik, orang sana pergi, dia kata kami baru mengucap saja. Kami baru saja mengucap, dia mau nak balik dah.
puan ni mengajuk 2 bulan dah. Dah. Nak kelik dah kawan. Dia kata kalau puak demo balik, siapa nak ajar kita pada Islam? Kami semua ni baru mengucap syahadah. Ada seorang tu dia bagi tahu dia telah menamakan anaknya dengan nama Abu Bakar dan Umar. 2 orang anak laki-laki dia nama Abu Bakar dan Umar. Jadi jemaah tanya, awak Islam ke Kristian? Dia kata saya Kristian. Apa bernama Abu Bakar Umar ya? Dia kata saya apabila 18 tahun saya memberi pilihan kepada mereka nak masuk Islam ke nak agama gapo ke ikut dia. Cuma saya buka pada mereka agama Islam. Kerana ayah saya, dia kata ayah saya ni adalah pemandi jenazah terakhir orang Islam. Lepas pada ayah dia mati, tak ada dah jenazah orang Islam dimandikan. Semua jenazah-jenazah dihantar orang gereja tanah. Ikut dia lah, bakar ke tanah ke kan orang gereja buat. Kerana orang Islam tak ada dah. Jadi pasal saya jadi orang Kristian. Cuma lepas pada jemaah duk masuk tu barulah dia teringat semula kepada agama Islam, lalu dia nak baki diri dia kepada Islam. Diharapkan bahawa Islam dihantar lagi, orang Islam dihantar pergi sana untuk ajar mereka Islam. Tuan-tuan, kita juga kena fikir lagu mana masyarakat seluruh dunia ni yang sangat perlukan Islam. Kalau kita tengok 7 juta duk Mekah baru ni, kalau 7 juta tu ya, ada ramai lagi orang di serata dunia ni duk di dalam kesesatan. Dan mereka sangat perlu kepada orang Islam. Bila tanya apa dia mau tukar Kristian agama, dia kata apa dia mau tak mari 20 tahun dulu. Kalau mari awal kita tak tukar lah agamanya. Gitu. Jadi rupanya kita terlewat. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita tidak terlewat lagi. Kita masih boleh berusaha bila-bila masa saja untuk bawa diri kita kepada keampunan Allah dan bawa umat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala semula, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni saya dan Allah buka pada semua kita peluang-peluang keampunan ini, dan Allah akan kembalikan semula kekuatan orang beriman, kekuatan orang Islam untuk beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna ini, dan mengajak semua manusia kepada agama yang benar ini, sehingga semua kita ini kembali menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.